Tuan Yang Bertuah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembahas yang telah pun mengambil bahagian di dalam perbahasan. Saya rasa ada 13 jumlah pembahas yang di mana sepatutnya ada 15 tapi 2 menarik diri. Tapi saya akan menjawab kepada soalan-soalan ataupun isu-isu yang ditimbul. Walaupun bukan di dalam susunan tetapi mengikut topik yang telah pun ataupun isu yang telah pun ditimbulkan. Jadi betul, saya mohon rujuk kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Paya Besar juga oleh Bentong, Kapar, Bandar Kuching yang juga dicelah oleh Kuala Selangor tadi berkenaan dengan kepakaran ataupun sama ada pegawai krisis, intervensi krisis mempunyai kepakaran dari segi latihan psikologi untuk berinteraksi dengan orang yang cuba membunuh diri. Tuan Yang Bertuah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah membangunkan modal latihan pencegahan bunuh diri kepada petugas barisan hadapan dan latihan di peringkat kebangsaan telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang melibatkan lebih 50 orang anggota polis dan juga bomba. Modul latihan ini juga termasuk kemahiran berkomunikasi dan juga negotiation dengan izin Tuan Yang Bertuah, negotiation skill. Jadi latihan yang berterusan dan secara berkala perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran pegawai intervensi krisis bagi mengendalikan situasi krisis cubaan membunuh diri. Seterusnya bagi menjawab persoalan berkenaan oleh yang ditimbulkan tadi berkenaan mengapakah anggota rela tidak dimasukkan sebagai pegawai intervensi krisis. Untuk makluman Tuan Yang Bertuah, pihak rela bukan merupakan agensi yang diaktifkan di bawah sistem MERS 999 untuk panggilan kecemasan. Selain itu, buat masa ini, institusi yang berpotensi seperti PDRM, Bomba, Pertahanan Awam, Kebajikan Masyarakat, agensi penguatkuasaan maritime untuk menguruskan insiden sebegini sahaja diberi kuasa kerana proses menyelamatkan mangsa memerlukan latihan spesifik dan kepakaran yang mencukupi. Kuasa yang diberi juga termasuk secara paksa ke premises ataupun premis yang mana percubaan pembunuh diri cuba dilakukan. Oleh yang demikian, pemberian kuasa menyelamat juga diberi kepada institusi mengambil kira potensi untuk bertindak sebagai seorang pegawai krisis. Tuan Yang Bertuah, Untuk makluman Tuan Yang Bertuah, boleh saya habiskan dulu? Can I just finish? Saya habiskan, nanti saya akan bagi. okay. Untuk makluman Tuan Yang Bertuah, di Singapura juga hanya polis dan pertahanan awam sahaja diberi kuasa sedemikian. Dan di Amerika Syarikat hanya diberi kuasa sedemikian kepada pihak polis sahaja. Tetapi seperti yang kita telah bincang dan membahas di Malaysia, skop tersebut diperluaskan kepada 4 buah agensi sebagai langkah permulaan. Sorry. Apa? Terima kasih Yang Bertuah, terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak dapat kepastian tadi kata disebutkan 50 orang yang telah dilatih setakat ini. Adakah 50 orang itu seluruh negara ke atau sebuah negeri ke atau bagaimana? Sebab krisis ini akan berlaku di mana-mana saja dalam 14 negeri di Malaysia ini. Jadi saya nak dapat kepastian. Kurang apa tadi? Korang faham? Terima kasih. Jawapan yang saya rujuk kepada tadi adalah merujuk kepada latihan di peringkat kebangsaan.
peringkat kebangsaan yang saya dimaklumkan telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang melibatkan 50 orang anggota polis dan bomba. Jadi ini adalah di peringkat nasional. Tapi saya boleh menyediakan jawapan secara bertulis untuk memberi maklumat lebih lanjut berkenaan perkara ini. Tapi ini berkenaan peringkat nasional kebangsaan. Saya juga merujuk kepada Timbalan Menteri persoalan sikit. ya. Datuk Yang Pertua, terima kasih Awak Perdana Menteri. Payah Besar bangkitkan isu supaya rela ini dimasukkan sekali dalam kategori pegawai intervensi krisis. Kerana pada hemat Payah Besar, ia merupakan satu kemudahan yang lebih mencepatkan proses pemantauan di peringkat bawahan. Sebab dalam bacaan kali kedua yang Mohd Perdana Menteri tadi ada sebut bomber dan bomber sukarela. So bomber sukarela bagaimana pula peranannya mempunyai kemahiran melebihi daripada apa yang ada pada rela. Dari segi ordinan undang-undang tubuh untuk mewujudkan rela ini telah terpakai dari segi undang-undang tersebut. Dan saya kira kalaulah untuk permulaan Payah Besar okey, tapi pada masa hadapan Yang Perdana Menteri kita kena lihat dari segi keberkesanannya. Terima kasih Yang Perdana Menteri. Terima kasih Payah Besar. Berkenaan dengan sama ada rela itu boleh dimasukkan mungkin di masa depan, tapi buat sekarang mengikut kajian yang telah pun kami melaksanakan, agensi-agensi yang telah pun saya menyatakan iaitu PDRM, Bomba, sukarelawan juga yang telah pun kami menimbulkan tadi, mereka lah yang mempunyai expertise dengan izin buat sekarang untuk melaksanakan tugas penyelamatan tersebut. Berkenaan sama ada rela akan dimasukkan itu mungkin di masa depan, tapi saya ambil maklum apa cadangan Payah Besar tadi tersebut. Terima kasih. Perdana Menteri, sikit Hulu Terengganu, depan. Ya. Okey, saya tertarik dengan apa yang dibangkitkan oleh YB tadi berkaitan dengan jumlah 50 pegawai intervensi yang telah dilatih. Persoalan saya itu berapa ramai target untuk pegawai intervensi ini dilatih. Faham maksud saya? Apakah jumlah yang diperlukan oleh negara untuk melatih pegawai ini dan berapa lama masa akan diambil? Terima kasih. Dengan izin Tuan Yang Bertua, saya tidak mempunyai maklumat yang seperti itu, tapi saya boleh membekalkan maklumat itu di masa yang terdekat. Seterusnya, Tuan Yang Bertua, ya, isu yang ditimbulkan berkenaan dengan sama adakah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 boleh digunakan bagi mengambil tindakan ke atas mereka yang membuat konten ataupun kandungan video bunuh diri semata-mata untuk mendapatkan views, hits dan sebagainya. Dan sama ada 233 tersebut boleh digunakan di dalam senario tersebut. Untuk makluman Tuan Yang Bertua, 233 akta tersebut adalah satu seksyen ataupun peruntukan undang-undang yang menangani masalah dengan izin abuse of online facilities. Jadi sekiranya terdapatnya abuse ataupun penyalahgunaan seperti itu sudah tentunya seksyen tersebut boleh diguna pakai dan sekiranya terdapat keterangan yang mencukupi selepas siasatan dijalankan, maka tindakan boleh diambil di bawah seksyen tersebut. Saya ingin menambah di sini juga Tuan Yang Bertua bahawa sekiranya terdapatnya orang yang bertindak atas online abuse tersebut, maksudnya sekiranya seorang sememangnya membunuh diri, a person actually takes his life dengan izin Tuan Yang Bertua akibat sokongan ataupun encouragement daripada online tersebut, ini pun boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 305 dan 306 Kanun Keseksaan seperti mana yang telah pun kami bahaskan semalam.
Seterusnya berkaitan persoalan bagaimana kerajaan melaksanakan prosedur bagi melakukan pengesahan laporan perubatan mental. Bagi perkara ini, 4 institusi mental telah menyediakan perkhidmatan mental health assessment di mana bagi individu-individu yang memerlukan pemeriksaan tersebut akan diletakkan di bawah perhatian pakar-pakar psikiatri yang bertauliah. Orang yang dituduh perlu menjalani pemeriksaan ini di bawah arahan mahkamah. Laporan pakar akan disediakan dalam tempoh sebulan setelah pemerhatian melalui pemeriksaan dan pemerhatian CCTV bagi menilai tingkah laku tertuduh sebelum pakar yang bertugas membuat laporan kepada mahkamah. Ini juga diperuntukkan di bawah kanun acara jenayah, Tuan Yang Di-Pertua. Saya terus kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Kuala Langat yang bertanya soalan mengenai bagaimana sistem daftar bunuh diri diuruskan di negara ini. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang membangunkan the National Suicide and Fatal Injury Registry, NSFIRM, yang dijangka siap pada akhir tahun ini. Berhubung persoalan mengenai mengapakah tiada pegawai kesihatan yang dilibatkan sebagai pegawai intervensi krisis. Tuan Yang Di-Pertua, untuk memahami isu ini, kami perlu mengambil maklum bahawa pegawai perubatan di hospital telah ditugaskan untuk rawatan di hospital dan rehabilitasi, bukan dalam tugas penangkapan ataupun rescue ataupun penyelamatan. Itu adalah tugas agensi ataupun badan yang lain. Kami juga perlu ingat di sini, perlu dititik beratkan bahawa terdapatnya hubungan pesakit dan doktor, iaitu there is a relationship, doctor-patient relationship dengan izin, termasuk pegawai perubatan. Dan sekiranya seorang pegawai perubatan dijadikan juga seorang pegawai intervensi krisis dan juga terlibat dalam proses penangkapan, ini boleh mengganggu hubungan pesakit dan doktor sekaligus meningkatkan stigma pesakit untuk mendapatkan rawatan. Lebih ramai pesakit mungkin akan datang untuk rawatan dan menyebabkan masalah ini lebih sukar diatasi. Selain itu, pegawai perubatan juga terikat dengan duty of care dengan izin Tuan Yang Di-Pertua dan juga the duty to protect. Jika pegawai perubatan turut terlibat dengan penangkapan ataupun apprehension efforts, ia akan sudah tentunya ini akan mengganggu the therapeutic relationship dan rasa keyakinan antara pegawai perubatan tersebut dengan pesakit tersebut. Seterusnya, bagi persoalan mengenai adakah sekiranya melebihi 24 jam mangsa bunuh diri tersebut dibawa ke hospital disebabkan oleh halangan tertentu, adakah ini merupakan satu kesalahan? Sekiranya seorang prosedur dia adalah selepas penangkapan, pesakit itu perlu dibawa ke hospital dalam tempoh 24 jam. So sekiranya melepasi 24 jam, adakah ini merupakan satu kesalahan? Itulah soalan yang ditimbulkan. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua, tiada dinyatakan sama ada, tidak, ini bukannya dinyatakan bahawa terdapatnya satu kesalahan sekiranya tempoh membawa pesakit itu dibawa ke hospital lebih 24 jam. Tetapi sekiranya kita membandingkan dengan akta lain, contohnya proses riman di bawah Seksyen 117 di bawah kanun tata cara jenayah. Di dalam proses tersebut, seorang itu juga perlu dibawa ke riman di dalam tempoh 24 jam selepas ditangkap, dan sekiranya melebihi 24 jam, maka tindakan undang-undang secara sivil boleh
diambil terhadap badan yang bertanggungjawab atas kelewatan tersebut. Tapi ini juga bergantung kepada fakta-fakta dan keadaan kes. Jadi sekiranya terdapatnya alasan yang kukuh, yang munasabah kenapa membatasi 24 jam tersebut, maka mungkin terdapat pembelaan terhadap tindakan sivil yang dibawa tersebut. Tuan Yang Di-Pertua. Saya terus kepada persoalan Parit Sulong. Kerajaan mengambil maklum Tuan Yang Di-Pertua berkenaan dengan cadangan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Parit Sulong, iaitu untuk melaksanakan kajian berhubung status masalah mental dalam kalangan masyarakat termasuk di peringkat sekolah. Untuk makluman Yang Berhormat, dalam konteks ini KKM telah menjalankan kerjasama bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi satu program, iaitu program Minda Sihat Sekolah bagi memastikan kesihatan dan kesejahteraan mental golongan kanak-kanak dan juga remaja. Program ini Yang Berhormat bertujuan memperkasa dari aspek psikososial dan kesejahteraan emosional serta menerapkan elemen kemahiran daya tindak ataupun coping skills dengan izin Tuan Yang Di-Pertua dan resilient dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Bagi individu yang disaring dan dikenal pasti memerlukan intervensi, termasuk mereka yang dikenal pasti mempunyai tanda-tanda penderaan dan sebagainya yang boleh mengakibatkan sakit mental, mereka akan dirujuk untuk penilaian dan rawatan selanjutnya. Sehingga kini, Tuan Yang Di-Pertua, kini program kerjasama tersebut dilaksanakan menerusi program Minda Sihat dalam kebiasaan baru di sekolah-sekolah di seluruh negara, termasuk pengukuhan sistem rujukan sekolah ke fasiliti kesihatan bagi kes-kes masalah kesihatan mental, tingkah laku bunuh diri dan penderaan. Sistem rujukan ini akan diintegrasikan ke dalam sistem surveillance di bawah Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Gantang, isu yang ditimbulkan adalah bagi individu beragama Islam yang cuba membunuh diri, sama ada mereka boleh diletakkan atau sepatutnya diletakkan dalam suasana agama yang lebih tenang, sebagai contoh diberikan cuti rehat dan sebagainya. Cuti rehat diberikan oleh pegawai-pegawai perubatan sekiranya pesakit menghadapi penyakit mental. Dalam konteks ini, antara pendekatan sokongan psikososial dan intervensi dalam perkhidmatan yang diberikan oleh KKM adalah psikopendidikan, teknik relaksasi, kemahiran daya tindak dan juga termasuk psikospiritual, contohnya beribadah dan sebagainya. Tuan Yang Di-Pertua, saya rujuk kepada kerajaan juga mengambil maklum akan cadangan Yang Berhormat Batu Pahat tadi untuk meningkatkan kerjasama bersama badan bukan kerajaan ataupun NGO ataupun NGO bagi memberi kesedaran kepada rakyat di bandar, kampung dan pendalaman untuk meningkatkan kesedaran ataupun pengetahuan berkenaan dengan isu-isu mental ini, dan kerjasama ini adalah amat penting bagi mengatasi masalah mental juga di kawasan-kawasan seperti juga di tempat kerja. Ahli Yang Berhormat Kapa bertanya soalan, adakah kerajaan bersedia untuk memberi latihan khusus kepada pegawai intervensi dengan secukupnya. Saya rasa Tuan Yang Di-Pertua, saya telah pun menjawab soalan ini pada permulaan jawapan saya tadi tersebut bersama dengan
jawapan yang diberi kepada Paya Besar, Bentong dan beberapa ahli yang berhormat yang lain. Seterusnya berkenaan dengan implikasi kos bagi tindakan pecah masuk, sekiranya apakah kerajaan telah pun mengambil kira kos yang terlibat apabila pegawai-pegawai memecah masuk akibat mengguna kuasa di bawah Seksyen 11 ini. Tuan Yang Bertuah, RUU ini tidak menghalang, seperti yang saya katakan tadi, tidak menghalang pihak yang terkesan, those affected, daripada mengambil tindakan sivil untuk menuntut jumlah ganti rugi sekiranya terdapat ganti rugi yang diakibatkan daripada pecah masuk dalam menggunakan seksyen kuasa di bawah Seksyen 11 ini. Tetapi seperti yang mana yang saya katakan tadi, ini semuanya akan merupakan satu question of fact ataupun persoalan fakta yang perlu diputuskan oleh mahkamah mengikut keterangan yang dimajukan dan sebagainya, sama ada terdapatnya ganti rugi dan sekiranya ada, apakah jumlah ganti rugi tersebut. Juga perlu dinyatakan bahawa tidak ada pertuduhan ataupun sebarang pertuduhan jenayah yang boleh dibuat dalam kes pecah rumah untuk menyelamatkan orang yang cuba membunuh diri menurut Seksyen baru 11, Seksyen 11 tersebut. Kerana inilah penting untuk ditekankan. Pegawai intervensi krisis adalah dilindungi daripada, boleh saya habiskan? Saya habiskan. Kerana pegawai intervensi krisis adalah dilindungi daripada tindakan jenayah di bawah Seksyen 90 ataupun 79, tertakluk kepada beberapa syarat di perenggan A, B dan C dalam seksyen tersebut. Ya, boleh. Terima kasih Datuk Yang Bertuah, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bila kita menyentuh berkenaan dengan isu bunuh diri, sebelum cadangan pindahan ini dibuat, adakah satu kajian dibuat oleh kementerian atau mana-mana pihak yang bertanggungjawab untuk kita mengesan punca-punca, terutamanya punca ekonomi, depression, minum arak, berjudi, yang mana menyebabkan kesan yang lebih besar kepada tendensi to suicide. Maknanya kajian-kajian dapatan ini perlu kita bentangkan supaya memudahkan kita untuk buat keputusan. Dan tentulah salah satunya daripada kecenderungan keagamaan yang boleh membentuk suicide ataupun kecenderungan untuk membunuh diri ini bagi mengawal mereka daripada hati. Sebab dalam Islam sendiri dia ada perkara-perkara yang menyebabkan bila dia ada niat untuk membunuh diri, maknanya di segi dia menanggung dosa yang besar. Dosa yang besar dan hukumannya selepas mati pun sangat teruk. Kalau siapa yang belajar berkenaan dengan orang yang bunuh diri dari segi kaedah Islam ini. Itu yang saya minta supaya kementerian boleh membawa satu dapatan punca-punca membunuh diri yang ada dalam negara kita ni, termasuk terjun titi di Pulau Pinang yang tengok agak banyak di akhir ini, yang kita hanya dengar hearsay punca kematian bunuh diri ini daripada kalah judi, selepas Covid, hutang banyak, tak boleh bayar bank dan sebagainya. Saya nak yang ni, kalau boleh, Yang Berhormat tolong bentangkan punca-punca yang boleh menyebabkan bunuh diri yang besar. Yang Berhormat. Sini, Juruto. Sikit, terima kasih. Cuma nak respon. Just jawab dia dan saya Ya, akan boleh. bagi laluan. Untuk pengetahuan, untuk makluman Tuan Yang Bertuah, isu berkenaan dengan punca-punca kenapa terjadinya kes kejadian bunuh diri ini semua telah pun dibentangkan, dibahaskan semalam bila kami membahaskan pengeluaran Seksyen 309 ataupun the decriminalization of attempted suicide. Hari ini yang kita fokus kepada adalah berkenaan dengan kuasa penyelamatan di bawah the Mental Health Act. Jadi isu-isu ini semua telah pun ditimbulkan dan dijawab dalam secara agak mendalam semalam, Tuan Yang Bertuah. Ya, Jelutong. Terima kasih, Berhormat. Sebenarnya kita ambil iktibar tentang apa yang diberitahu oleh Timbalan Speaker tadi. Cuma nak respon kepada Berhormat Pendang.
isu membunuh diri ini telah dibincangkan kemarin. Dan isu membunuh diri tak ada kena-mengena dengan terjun daripada Jambatan Pulau Pinang ataupun berkaitan dengan main judi. Kita telah bincangkan bahawa isu membunuh diri ini berlaku yang paling banyak semasa lockdown. Saya telah memberitahu Dewan Yang Mulia ini ketika kita membincangkan isu membunuh diri semasa lockdown. Yang Berhormat, kalau tak percaya dengan saya, sebentar, I haven't finished yet. Let me finish first. Boleh tanya dengan Yang Berhormat Pagoh semasa lockdown. Banyak sangat yang membunuh diri. So kita telah beralih kepada isu lain. Jadi saya minta supaya kita menumpukan kepada perkara yang sedang dibincangkan, dan saya menyambut baik apa yang telah diberitahu oleh Berhormat Bukit Gelugor tadi. Terima kasih. Sikit je, tak apa. Saya setuju tadi yang Mak Muhammad berkenaan dengan sebab bila kita depression ni bukan saja di Malaysia. Ketika lockdown ni seluruh dunia. Jadi itu sebab bila dibincang kemarin secara general, yang Muhammad untuk speaker minta maaf sikit, saya nak minta penjelasan secara general ratusan fakta-fakta yang menyebabkan attempted to suicide. Dengan izin, semalam ni saya dengar. Cuma kita nak tahu punca yang paling besar di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dibahaskan secara general kemarin. Tetapi apa dia? Cuma yang tadi saya sebut bila terju tu jambatan tu sebab kita dengar cakap-cakap yang tak official, unofficial ni. Yang kita dapat kata dia ni masih berhutang banyak dengan bank sebab dia tak boleh nak selesai masalah dia depression, dia terjun. Itu yang kita nak punca yang paling besar. Bila kita nak buat satu perubahan RUU dekat berkenaan dengan bunuh diri ini. Itu yang saya minta terima kasih Yang Berhormat daripada Timbalan Menteri. Terima kasih Pendak. Saya rasa jawapan saya sama. Seperti yang saya katakan, semua ini telah pun dibentangkan, dibahas semalam. Berkenaan dengan RUU semalam, di mana isu ini adalah berkaitan. Soalan. Ya. Terima kasih. Okey. Sebelum pergi pada tajuk lain, berkaitan dengan pegawai intervensi yang boleh memecah masuk ke premis tu, adakah dia boleh bertindak berseorangan ataupun perlu mendapat consultation daripada pihak yang lain? Saya bimbang dia akan berlaku abuse kuasa nanti dalam memecah masuk ke rumah individu. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Tidak ada halangan untuk seorang itu bertindak sendiri. There is nothing in the act, dengan izin Puan Speaker, yang menyatakan cara masuk ataupun pecah masuk. Ini adalah bergantung kepada discretion pegawai tersebut pada masa itu. Tapi apa yang penting kita perlu menekankan di sini, seperti yang saya telah pun menekankan sejak semalam. Apabila masa itu tiba, apabila seorang itu cuba untuk membunuh diri, kita kena faham bahawa masa itu adalah satu masa kritikal. It is an emergency situation. Jadi dalam keadaan tersebut, seseorang pegawai perlu bertindak dengan secepat mungkin, sama ada dia berseorangan atau tidak. Jadi adalah agak susah, if not impossible, mustahil untuk mendapat consultation dan sebagainya dalam masa kecemasan tersebut. So dalam keadaan tersebut, dalam banyak kes, sudah tentunya seorang pegawai itu will have to, dengan izin Puan Speaker, act in his own discretion mengikut keadaan pada masa tersebut. Saya terus kepada persoalan Miri yang ditimbul oleh Miri tadi. Salah satu isu yang ditimbulkan adalah berkaitan adakah sama ada pegawai intervensi krisis akan diiringi oleh pakar kesihatan selepas tangkapan dibuat ke atas individu yang terlibat ke fasiliti kesihatan. Dalam hal ini pakar-pakar tidak akan mengiringi pegawai intervensi krisis tersebut ke fasiliti kesihatan kerana mereka hanya akan mula melaksanakan tugas selepas menerima mangsa dari pegawai intervensi krisis. Susulan dari itu, kerajaan mengambil maklum akan cadangan untuk menggunakan perkataan menyelamatkan berbanding dengan menangkap yang ditimbulkan oleh
Miri tadi. Dalam konteks ini, Puan Yang Di-Pertua, saya ingin menyatakan sebelum saya mengakhiri bahawa kuasa pecah masuk ke premis di bawah peruntukan ini melibatkan elemen-elemen penguatkuasaan, walaupun aspek yang pertimbangan di sini adalah untuk menyelamatkan mangsa. Seperti yang saya telah pun tekankan tadi, tangkapan yang digunakan ataupun perkataan tangkapan yang digunakan di bawah akta ini bukannya bermaksud seperti mana adalah perlu diambil di dalam konteksnya, iaitu konteksnya di sini adalah untuk menyelamatkan seorang mangsa, bukan untuk arrest mangsa tersebut. Itu adalah satu perkara penting yang perlu ditekankan. Yang Jadi Berhormat dengan Menteri. itu saya akan membenarkan yang last ya. Kalau ikutkan wording dalam akta ni adalah apprehend, bermakna jangan gunakan kataan tangkap. Kalau tangkap kita digovern oleh kanun acara jenayah. Dalam proses ini saya rasa lebih tepat kalau kita gunakan kataan menahan orang yang tidak bersalah ni. Sebab tidak ada kesalahan. Jadi saya cadangkan kataan yang guna jangan guna perkataan tangkap. Guna perkataan menahan. Itu lebih tepat. Cuma yang saya sedikit kalau kita tahan orang yang tak bersalah ni, apa yang punca kuasanya untuk dalam prosedurnya? Perlu ada ke tidak dibuat satu report dan sebagainya untuk menahan seseorang, perlu ada report ataupun tidak? Sebab kalau menangkap lain acaranya dalam kanun acara jenayah. Dan satu lagi juga kuasa pegawai intervensi ni, intervensi dalam akta mental ni, hanya disebut yang bercelaru. Dia hanya kalau dilihat seseorang bercelaru, bermakna mental disorder, hanya boleh menahan mereka. Bagaimana yang seperti Mal 305 yang disebut adalah orang kurang upaya mental, termasuk yang kecelaruan mental dan juga mabuk dan juga bawah pengaruh dadah. Adakah mereka-mereka ini tak termasuk? Hanya yang kecelaruan mental sahaja dan tidak kepada seorang yang kurang keupayaan. Terima kasih. Puan Di-Pertua, Seksyen 11 ini niatnya adalah jelas. Ia adalah untuk menyelamatkan seorang yang mungkin mempunyai kecelaruan mental, tetapi juga subsection B yang menyatakan bahawa seorang yang perlu diselamatkan adalah seorang yang ingin membunuh diri. Dalam keadaan tersebut, it is obvious. Apabila kita melihat seorang itu ingin terjun dari bangunan, we know whether or not we suspect he is mentally ill or not, we know he is about to commit suicide. Itulah tujuan ataupun spirit di bawah Seksyen 11 ini. Dan dalam keadaan tersebut, itu adalah di mana seorang itu diberi kuasa di bawah Seksyen 11 untuk menyelamatkan bukan si mati ataupun mangsa tersebut sebelum beliau melakukan committing the suicide tersebut. Berkenaan dengan isu istilah yang dinyatakan timbulkan oleh Besut, ini juga sama, isu sama yang ditimbulkan oleh Miri. Miri bercadangkan isu menggunakan perkataan menyelamat. Besut mencadangkan menggunakan perkataan menahan. Tapi seperti yang saya telah pun menekankan beberapa kali, konteks yang perlu kita ingat di dalam kes ini adalah penahanan, penangkapan, whether you call it penangkapan ataupun penahanan, adalah jelas di dalam konteks akta ini, seksyen ini, bahawa ianya adalah merujuk kepada satu senario penyelamatan ataupun rescue. Jadi Puan Yang Di-Pertua, saya tiada apa-apa lain. Saya rasa saya telah pun menjawab isu-isu yang telah pun ditimbulkan oleh ke-13 pembahas tersebut. Itu saja. Terima kasih.
Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Kesihatan Mental 2001. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 dan 2. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya menyokong pindaan Akta Kesihatan Mental ini. Tapi dalam peringkat jawatan kuasa ini, Puan Pengerusi, saya ingin merujuk pasal 2 berkaitan Seksyen 11 yang akan digantikan. Apabila membaca keseluruhan pasal 2 dalam RUU ini, seolah-olah kuasa yang dibagi itu seperti memberi cek kosong, blank cek kepada pegawai intervensi krisis. Pertama, pegawai intervensi krisis diberi kuasa untuk menangkap mana-mana orang yang dia mempunyai sebab untuk percaya. Mempunyai sebab untuk percaya. Ini subjektif. Soalan saya, ada waran atau tidak tangkapan? Yang kedua, nak tangkap tu boleh. Tapi apa jawatan pegawai yang nak menangkap itu? Sekurang-kurangnya apa? Inspektor ke? Tapi kalau bomba ada ke? Polis adalah jawatan inspektor ke apa? Tapi kalau bomba ke apa ada? Sukarelawan dia boleh ke Parlimen bagi kuasa pada sukarelawan bomba nak tangkap begitu saja? Kemudian pegawai intervensi krisis diberi kuasa untuk memasuki mana-mana premis. Oh, ini boleh ceroboh rumah orang ke? Bila-bila masa perlu. Pegawai intervensi krisis itu boleh memecah buka mana-mana pintu dan tingkap luar. Soalan saya ya, adakah Parlimen mudah-mudah bagi kuasa kepada pihak pegawai intervensi ini? Tak mungkinkah berlaku salah guna kuasa? Terlalu besar. Kemudian pegawai intervensi krisis hendaklah membawa orang yang ditangkap itu ke hospital psikiatris. Okey. Yang diwartakan tidak lewat daripada 24 jam. Soalan saya, dari masa orang tahanan itu ditangkap sehingga tempoh 24 jam itu, di manakah orang tahanan itu diletakkan? Di lock up? Di balai bomba? Jadi, Puan Yang di-Pertua, terlalu saya bimbang salah guna kuasa. Artinya perlu diperincikan. Tujuannya bagus, pindaan ini. Tetapi di peringkat jawatan kuasa ini tidak elok Dewan Rakyat ini mudah-mudah memberikan kuasa yang jika salah guna kuasa dia bersifat violence, keganasan, pecah rumah. Pasir Gudang. Ya. Nak tanya sikitlah Pasir Gudang kan. Sila. Dalam persoalan berkaitan dengan rempuh ni kan. Kalau kita tengok cerita P. Ramlee, ibu mertuaku, kan bila P. Ramlee tahu yang Sarimah itu hidup, dia kan kunci dia punya pintu bilik kan. Kemudian dia ambil garpu kan, dicucuk kan. Kalau kita tak rempuh pintu tu, macam mana kita nak menyelamatkan
mangsa yang nak bunuh diri tu? Minta sikit petua daripada Pasir Gudang. Terima kasih. Jawapan saya kepada Ulu Lagat begini. Cerita P. Ramlee itu cerita panggung wayang. Tapi kita dalam dewan ini. Terima kasih. Saya cuma nak tambah sikit Pasir Gudang. Sebenarnya saya nak bagi sedikit gambaran apa yang berlaku on the ground lah. Saya memang menyokong apa kebimbangan yang disuarakan. Seperti tadi saya ada menyatakan kita perlu ada mekanisme pengawasan dan safeguard. Tapi on the ground, bila seseorang contohnya ada suicidal ideation atau lakukan bunuh diri, one of the first thing they do is they lock the doors. Mereka akan kunci semua sebab mereka tak mahu diselamatkan. Jadi saya faham kenapa pihak kerajaan perlu ada kuasa ni untuk pecah masuk. Because this is what happens on the P. Ramlee dah ajar kita tu. Sebab itu P. Ramlee dah ajar kita. Dia kunci pintu. Yang itu. Jadi kita yang lalai. Kita yang lalai. Terima kasih Speaker, saya turut ingin kalau Yang Berhormat Pasir Gudang telah selesai, ingin mengambil bahagian dalam bab ini untuk memberi pandangan saya. Saya memulakan bicara pada tahap ini dengan merujuk kembali kepada satu berita yang telah dilaporkan dalam Free Malaysia Today untuk makluman Timbalan Menteri. Fishermen rescue woman who jumped from Penang Bridge. Apabila kita berbincang tentang pegawai krisis, kita tidak semestinya berbincang tentang anggota polis, anggota bomba ataupun rela dan sebagainya. Ia boleh merupakan seorang awam yang sedang melalui sesuatu jambatan di mana beliau melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di atas jambatan itu dan apakah lagi yang mungkin kita fikirkan beliau akan lakukan. Jadi secara spontan beliau boleh menjadi pegawai intervensi untuk menghalang wanita itu daripada melompat dan membunuh diri. Jadi perkara ini saya percaya terpakai bukan sahaja kepada anggota rela, bomba, PDRM dan sebagainya yang lazimnya melakukan tugasan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi ia juga boleh terpakai kepada penyelia-penyelia mana-mana badan pengurusan yang mendapati bahawa ada bayi yang menangis di dalam sesuatu pangsapuri, premis. Apabila kita panggil orang dalam itu, tidak ada sebarang maklum balas. Jadi terpaksalah kita melakukan perkara tersebut untuk menyelamatkan. Ini adalah apa yang saya bayangkan. Selalunya nelayan-nelayan di Pulau Pinang banyak berjasa. Ketika awal pagi mereka ke laut, pernah mereka melihat kejadian yang saya rujuk tadi adalah kejadian yang berlaku pada 18, yang dilaporkan pada 18 hari bulan April 2018. Fishermen rescue woman who jumped from Penang Bridge. So saya percaya bahawa niat kerajaan di dalam membentangkan rang undang-undang ini adalah dengan niat murni dan ikhlas, dengan tujuan untuk memberikan kuasa kepada mana-mana pegawai yang dalam keadaan tertekan melihatkan ada mungkin orang yang cuba membunuh diri dan terpaksalah beliau diberikan kuasa untuk melakukan apa yang perlu, bukan saja untuk menyelamatkan seorang dewasa yang berada dalam premis tersebut, tetapi mungkin kanak-kanak dan bayi yang mungkin juga berada dalam dewan tersebut. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk juga mohon turut serta dan menyokong. Saya minta Menteri untuk jawab. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada Pasir Gudang yang menimbulkan isu kekhawatiran beliau sama ada akan terjadi abuse akibat seorang itu dibenarkan ataupun pegawai intervention crisis dibenarkan untuk pecah masuk. Tapi ini adalah realitinya. Hakikatnya adalah bahawa adalah perlu untuk kuasa itu diberi di dalam keadaan kecemasan, iaitu keadaan untuk menyelamatkan seorang yang ingin mengambil diri ataupun nyawanya sendiri. Perkara ini perlu dibezakan daripada perkara-perkara di mana emergency ataupun kecemasan tersebut tidak wujud. Dalam keadaan biasa, of course, pegawai tidak dibenarkan pecah masuk. Tetapi dalam secara lazimnya seperti yang tepatnya ditimbulkan oleh Bandar Kuching tadi, ada banyak kes
di mana seorang yang ingin mengambil nyawanya akan menguncikan ataupun mengurungkan dirinya di dalam satu keadaan yang kurung. Obviously adalah sebab dia berbuat demikian adalah untuk mengelakkan orang daripada datang kepada beliau, to avoid mengurung diri sendirinya supaya orang tidak dapat mendekatinya. Itulah tujuannya. Dan dalam keadaan tersebut there's no choice. There is no choice, tiada pilihan lain tetapi untuk memecah masuk. Tapi seperti yang saya katakan tadi, undang-undang ini tidak bermaksud bahawa seorang sekiranya boleh dibuktikan bahawa pegawai itu telah pun menyalahgunakan kuasanya, dia masih boleh membawa tindakan sivil terhadap pegawai tersebut. Itu adalah satu remedy yang beliau masih mempunyai. Sekiranya lah terdapat abuse of proses seperti kebimbangan Pasir Gudang tersebut. Itu adalah jawapan saya kepada Pasir Gudang. Terima kasih. Tuan Yang Bertuah. Pasal-pasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Memberi saya pohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis Persidang semula sebagai majlis mesyuarat. Puan Yang Bertuah, saya pohon memaklumkan. What is it? Sorry. Puan Yang Bertuah, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda akta kesihatan mental telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya pohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Puan Yang di-Pertua, saya menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang.